So macam mana kita nak menentukan arah daya paduan dengan cepat tanpa kita perlu melukis medan lastik itu. Kita boleh menggunakan petua tangan kiri Fleming. Petua tangan kiri Fleming right hand rule. Okey, so kita pastikan susunan jari kita ni 90 darjah antara satu sama lain. So ibu jari tegak ke atas, jari telunjuk pun straight, tetapi jari hantu kita ni daripada bentuk gunting ni kita bengkokkan ke mata kita, ke arah mata kita. Maka kita dapati semua dua jari ni pun 90 darjah, jari ibu jari dengan jari hantu pun 90 darjah. Jari telunjuk dengan ibu jari 90 darjah, jari telunjuk dengan jari hantu pun 90 darjah. Setiap jari mesti 90 darjah antara satu sama lain, berserenjang lah kita bagi. Maka kita boleh namakan ibu jari kita, jari telunjuk kita, jari hantu kita dengan nama-nama yang tertentu lah. So ibu jari kita ni thumb kan dalam bahasa Inggeris. Thumb dalam bahasa Inggeris thumb kan. Thumb dia menimbulkan daya. Okey, jari telunjuk, second finger, dia menunjukkan arah medan magnet. Simbolnya B besar dan magnet. Manakala jari hantu, third finger, dia menunjukkan arah arus I. Okey, so kita akan menggunakan petua tangan kiri Fleming left hand rule untuk menentukan arah daya paduan sesuatu konduktor pembawa arus di dalam medan magnet kekal tanpa kita perlu melukis medan lastik. Kerana menggunakan tangan kiri Fleming lebih cepat lah. Okey, so kalau kita tengok gambar di sebelah sini, cara kita nak menggunakan tangan kiri Fleming, kita kena lukis dahulu arah medan magnet. Okey, arah medan magnet adalah daripada utara ke selatan. Lukis satu line pun tak apa, sebab kita nak memastikan kita punya jari kita ni tunjuk ke arah yang betul lah. Dan arah arus pun dah dilukis. Kalau tak, kita kena lukislah arus mengalir daripada positif ke negatif. Jangan lupa daripada positif ke negatif. So arah arus mengalir adalah ke situ. Okey, so apa yang kita kena buat bila kita nak guna petua tangan kiri Fleming ni, pastikan jari telunjuk kita ni yang menunjukkan arah medan magnet mesti tunjuk arah selatan, yang tu dahulu. So kalau saya follow skrin tu, dia menunjuk ke arah selatan. Dan kalau kita buat mata kita di sini, mata kita tengok ke hujung depan konduktor tu, kita dapati arus tu masuk ke dalam mata kan. So arus jari hantu saya ni masuk ke dalam mata saya, medan magnet ke selatan di sebelah kanan, maka ibu jari ke atas kan. Ibu jari saya tu ke atas menunjukkan daya yang dikenakan, daya paduan dia adalah ke atas. Maka konduktor kita ni nanti akan terbang macam burung tu, dia akan terlompat ke atas. So itu salah satu cara penggunaan petua tangan kiri Fleming. So kita buat latihan. Kita ada 8 corak ataupun 8 keadaan di mana setiap kutub magnet dan arus yang mengalir di dalam konduktor adalah berbeza. So kita akan guna tangan kiri Fleming sahaja. Okey, utara ke selatan, kita tandakan dahululah utara ke selatan, yang ini terbalik. Utara ke selatan, utara ke selatan. Okey, selepas utara ke selatan, arus kan. Okey, so kita nak guna petua tangan kiri Fleming. Jari telunjuk, so untuk kes yang pertama ni, jari telunjuk tunjuk arah selatan, ikut arah anak panah lah basically. So arah anak panah ke selatan, so jari tunjuk saya menunjukkan ke arah selatan. Arus, kalau kita tengok dalam gambar ni, dia simbol dia dot. Dot bermaksud arus masuk ke dalam mata. Dia mencucuk mata saya ni. Maka jari hantu saya ni masuk ke mata, cucuk ke mata saya. Maka kita punya force ke atas. So
So force kita, daya kita ke atas. Okey, itu adalah jawapan untuk kes yang pertama. Kes yang kedua, okey, so masih lagi jari telunjuk tu kena tunjuk, kena buat jari telunjuk dahulu ya. Jari telunjuk tu tunjuk arah selatan, tetapi arus saya nampak pangkah. Pangkah maksudnya menjauhi mata. Bila menjauhi mata maksudnya dia masuk ke dalam skrin. So apa yang kita boleh buat, kita putarkan tangan kita macam ni lah, tanpa kita ubah arah selatan kita tu. So lagi sekali saya tunjuk. Tadi dia begini kan, jari masuk ke dalam mata. So saya nak jari saya ni keluar daripada mata tanpa kita ubah kita punya jari-jari saya ni, keraskan. Jangan ubah dia punya 90 darjah tu. Apa kita boleh buat, kita rotate, kita putarkan. So yang ni putaran kali pertama, putaran kali kedua. So sekarang ni jari telunjuk saya ni dia masih lagi mengekalkan kedudukan ke selatan, tapi jari hantu saya dah menjauhi mata saya, dah masuk ke dalam skrin. Maka ibu jari saya ni menunjukkan ke bawah. Itu adalah arah daya paduan kita ke bawah. Itu adalah untuk situasi kes yang kedua. Okey, kes yang ketiga. Okey, yang ni yang normalnya, tetapi saya punya jari telunjuk ni menunjukkan ke arah kanan kan. Dia kena ke arah kiri. So apa yang kita boleh buat, kita rotate macam ni. Okey, so kita rotate macam tu. Maka saya punya jari telunjuk ni masih lagi menunjuk ke arah mata saya, dan memang arus dia dot pun, maksudnya mencucuk mata saya lah. So ibu jari saya ni ke bawah. So kita punya force kita tu ke bawah dan paduan. Itu untuk kes yang ketiga. Kes yang keempat, okey, kali ni dia macam ni kan tadi. Untuk kes yang ketiga tu, cuma saya rotatekan ke depan macam ni. Okey, bila saya rotatekan ke depan macam tu, ibu jari saya dah menjauhi mata. Kerana apa? Kerana simbol dia adalah X. X bermaksud masuk ke dalam skrin lah. So ibu jari saya sekarang ni menunjukkan ke atas, arah ke atas. Okey, itu adalah untuk kes yang keempat. Kita tengok pula kes yang kelima. Okey, kali ni saya punya jari telunjuk dahulu ya. Mesti jari telunjuk dahulu, selatan ke bawah lah. Dari selatan saya ke bawah. Jari hantu saya ni kalau ikut skrin ni kena cucuk mata saya. So dia mencucuk mata saya sekarang ni. Maka force saya, daya adalah ke kanan. So daya adalah ke kanan F. Okey, untuk yang kes kedua, saya masih lagi mengekalkan posisi yang sama macam tadi. Cuma jari hantu ni kita kena ubah masuk ke dalam skrin. So apa yang kita boleh buat, kita rotatekan macam ni lah. Kita rotatekan macam ni. So kita dapati kita punya force kita ni ke kiri. Okey, so tak payahlah nak rotate tu sampai lenguh tangan ni, sampai patah pergelangan tangan ni, tak perlu. Kita hanya tahulah, kita boleh berimajinasi pun bila keadaan yang kelima tadi macam ni, tapi kita nak rotate macam ni agak payah kan. Maka kita tahulah ibu jari kita ni sebenarnya tukar arah sahaja. So kalau tadi arah ke kanan, maka ibu jari kena tukar arah ke kiri. So tak perlulah dalam exam tu beria-ria sangat nak buat tu, nak bagi accurate kan, nampak dia ke kanan. Tak perlu, kita hanya assume memang dia akan ke kanan lah, sebab limitasi kita punya pergelangan tangan kita juga. Okey, untuk yang situasi ketujuh, ke atas saya punya jari telunjuk saya tunjuk arah selatan ke atas. Lepas tu arus cucuk mata saya, maka force kita ke kiri. Force kita ke kiri, daya paduan kita ke kiri. Untuk kes yang terakhir, yang ke-8, masih mengekalkan posisi yang sama, cuma saya nak kena ubah jari hantu saya ni menjauhi mata. So, apa yang kita boleh buat, kita rotate macam ni lah. Kita rotate macam ni, maka force kita ni ke kanan. Okey, so begitulah caranya kita menggunakan kedua tangan kiri planning. Pastikan buat dulu stretch up pergelangan tangan kita ni. Waktu mula-mula belajar benda ni memang agak susah nak mengekalkan 90 darjah tu satu hal, dan merotatekan kita punya, memutarkan pergelangan tangan kita pun satu hal. So jangan overdo, sebab dia boleh mengakibatkan kecederaan di pergelangan tangan ni.
So kalau boleh buatlah secara lembut dan perlahan-lahan dahulu untuk relaxkan kita punya pergelangan tangan. Okey. So boleh ulang balik bahagian ini untuk pengukuhan pemahaman lah, untuk tujuan latihan sendiri di rumah.